Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang bagaimana kamu hendak membuat ataupun melaksanakan eksperimen ataupun amali bagi bab haba. Kita ada dua eksperimen, amali 4.3, iaitu tajuk dia adalah menentukan haba pendam tentu pelakuran ais, dan yang kedua amali menentukan haba pendam tentu penguapan air. Okey, next. Okey, ini adalah gambar rajah yang berkenaan yang menerangkan tentang eksperimen yang pertama dahulu. Okay, eksperimen ataupun amali yang pertama dulu ialah kita perlu menentukan haba pendam tentu pelakuran ais. Okey, tengok ni, cikgu bacakan. Raja di atas di sebelah menunjukkan alat radas yang akan kita gunakan untuk menentukan haba pendam tentu bagi pelakuran ais. Okey, sedikit ais yang bersuhu 0 darjah Celsius akan dipanaskan oleh satu pemanas selama beberapa minit. Untuk eksperimen ini kita akan pilih 5 sehingga 10 minit. Tapi cikgu kita akan pilih 5 minit lah, berdasarkan video yang cikgu akan paparkan sekejap lagi. Okey, ais itu akan melebur menjadi air lah. Okay, apabila kadar peleburan ais menjadi stabil, diperhatikan daripada penitisan air, dia sudah mula stabil, air mula menitis secara stabil, barulah jam randik akan dihidupkan untuk kira-kira start membuat kiraan. Okey, air yang terhasil dikumpulkan dalam bikar yang terletak di bawah corong turas. Okey, eksperimen akan dihentikan selepas 5 ataupun 10 minit. Jisim air yang terkumpul dalam bikar M adalah sama dengan jisim ais yang melebur. Jadi kita kena timbang dahulu jisim air tersebut. Okey, jisim kuasa pemanas ialah P dan masa yang diambil untuk memanaskan air ialah T. Itu daripada bacaan jam randik. Maka tenaga haba yang dibekalkan oleh pemanas dapat dihitungkan dengan menggunakan persamaan E sama dengan PT. E adalah tenaga haba, P adalah kuasa bagi pemanas, T adalah masa dalam unit saat. Ya tak? Jadi di sini cikgu nak bagi, kalau kita berdasarkan paparan video nanti, kita akan menggunakan pemanas dengan kuasa 35 watt. Okey, ada itu haba pendam pelakuran ais boleh dikira dengan formula ini. L sama dengan P didarab dengan T dibahagi dengan M. M adalah mass. Okey, langkah berjaga-jaga yang perlu kamu pastikan semasa melaksanakan amali ini adalah elemen pemanas mesti dimasukkan sepenuhnya ke dalam ais supaya semua tenaga haba yang dihasilkan diserap oleh ais. Sebab itulah ais tersebut kita pecahkan dia supaya dia menjadi ketulan-ketulan yang lebih kecil, supaya semua kawasan permukaan dia boleh menyentuh elemen pemanas. Jadi dia akan lebih sekata. Okey, satu set kawalan akan kita perlukan untuk menganggarkan jisim ais yang dileburkan oleh haba dari persekitaran. Kadang-kadang soalan dalam SPM dia akan ada tanya, kenapa kita perlukan satu set kawalan untuk eksperimen ini? Jawapan dia perlu untuk menganggarkan jisim ais yang dileburkan oleh haba dari persekitaran. Eksperimen yang kita buat tadi adalah bagaimana ais itu mencair daripada disebabkan oleh pemanas. Dan kita perlu satu lagi set kawalan di mana ais itu dicairkan oleh haba daripada persekitaran. Okey, sedikit nota berkenaan dengan eksperimen. Tenaga haba yang diserap oleh ais adalah kurang daripada nilai yang dijangkakan, berarti kerana sebahagian haba yang dihasilkan
oleh pemanas akan hilang ke persekitaran. Ini menyebabkan nilai haba pendam tentu pelakuran yang diperolehi lebih tinggi daripada nilai yang dijangkakan. Dia lebih tinggi daripada nilai yang dijangka. Okey, jika terdapat benda asing hadir di dalam ais, maka level ais akan lebih rendah daripada 0 darjah Celsius. Mungkin -1, -2 darjah Celsius. Dia lebih rendah disebabkan ada wujudnya benda asing di dalamnya. Okey, format laporan amali yang perlu kamu buat. Seperti biasa, cikgu pernah terangkan di dalam kelas. Cikgu terangkan semula. Untuk eksperimen ini, kita tidak ada hipotesis. Sebab ini kategori B. Kita perlu menyeraikan tujuan eksperimen ini dilaksanakan. Dan kita kemudiannya senaraikan radas dan bahan. Kemudian susunan radas dan bahan. Susunan radas itu diagram. Bagaimana lukisan ataupun diagram kita setting bahan dan radas tersebut. Kemudian kita senaraikan tulis prosedur daripada A kita setting eksperimen. Kemudian bagaimana kita memanipulasikan pemboleh ubah dan bagaimana pemboleh ubah itu boleh bergerak balas. Kemudian seterusnya kita perlu ada keputusan eksperimen. Biasanya untuk eksperimen ini kita ada jadual yang perlu kamu salin dan isi jadual tersebut daripada, dan kamu perlu merekodkan eksperimen keputusan kamu di dalam jadual tersebut. Kemudian analisis dan mentafsir data, langkah berjaga-jaga, dan akhir sekali kamu perlu buat kesimpulan untuk eksperimen. Okey, faham? Ini adalah eksperimen yang pertama, menentukan haba pendam tentu pelakuran ais. Jadi cikgu nak kamu salin eksperimen ini di dalam buku teks pada muka surat 141 dan 142 untuk eksperimen yang kedua. Okey, ini adalah yang pertama adalah untuk menentukan haba pendam tentu pelakuran ais. Seperti yang cikgu terangkan tadi, di sini dia ada radas, kita perlukan pemanas rendam, kita perlukan corong turas, bikar, neraca elektronik untuk menimbang jisim air, bekalan kuasa, itu power supply, jam randik dan juga kaki metod untuk menahan corong turas. Bahan yang kita perlukan cumalah ais hancur. Ais itu kita perlu hancurkan kecil-kecil. Kalau kita dapat ketulan ais yang besar, kita perlu hancurkan dia menjadi cube-cube yang kecil. Okey, bagaimana prosedur eksperimen? Letakkan bikar bagi set eksperimen dan set kawalan masing-masing di atas neraca elektronik. Set semula kedua-dua neraca elektronik kepada bacaan sifar. Kedua-duanya mesti sifar. Jadi sebelah kiri adalah set kawalan, sebelah kanan adalah set eksperimen yang disambungkan dengan power supply. Okey, yang kedua, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.16. Pada awalnya, kedua-dua bikar dan neraca elektronik tidak berada di bawah corong turas masing-masing. Itu pada peringkat awal. Apabila telah stabil, barulah kita akan letakkan bikar di bawah corong turas tersebut. Okey, seterusnya hidupkan pemanas rendah bagi set eksperimen sahaja. So, kita perlukan satu set sahaja untuk eksperimen. Apabila air telah menitis keluar daripada corong turas pada kadar yang tetap, ini penting kita kena pastikan ia pada kadar yang tetap dan kadar yang stabil. Barulah kita akan mulakan eksperimen. Letakkan bikar dan neraca elektronik masing-masing di bawah corong turas. Dan barulah kita mulakan jam randik untuk mengira masa. Ada terdapat masa T sama dengan 10 minit. Tapi cikgu sarankan kita akan buat 5 minit sahaja berdasarkan eksperimen nanti. Rekodkan bacaan jisim air yang dikumpulkan di dalam bikar dan matikan pemanas rendam dan rekodkan kuasa pemanas P. Okay, keputusannya di dalam jadual 4.6. Kamu perlu cari jisim air yang dikumpulkan di dalam bikar set eksperimen M1. Jadi nilai dia air yang kamu kumpulkan daripada set eksperimen nanti kamu catatkan dalam jadual.
Kemudian kamu perlu mencatatkan jam air yang dikumpulkan di dalam bikar set kawalan guna yang disediakan oleh haba persekitaran. M2, kuasa pemanas yang diberikan 35 watt, masa pemanasan 5 minit. Kita perlu tukarkan dalam unit saat. 5 perlu didarab dengan 60. So, kita akan dapat dalam unit saat. Okey, ini soalan amalan dia. Ini daripada eksperimen daripada cikgu Aini yang cikgu dapat daripada YouTube. Okey, cikgu akan kongsikan dengan kamu. Assalamualaikum rakan guru sekalian. Seterusnya saya ingin berkongsi idea bagaimana untuk menjalankan eksperimen untuk menentukan haba pedam tentu pelakuran ais. Ini antara gambar eksperimen dia. Kita perlu sediakan 2 set menggunakan pemanas rendam, corong turas, kaki retot. Okay, dan kita perlukan ais batu. Ini eksperimen kawalan, ini eksperimen yang sebenar lah. Okay, ini adalah radas yang telah pun disiapkan. Okay, ini eksperimen kawalan, eksperimen B, dan ini eksperimen yang sebenar. Pemanas rendam telah pun diuji sebelum ni, berkuasa 35 watt. So saya perlukan ais batu untuk letak dalam ni. Pemanas yang dipakaikan dalam video. Ais batu sebaiknya ialah yang kecil lah, supaya menyediakan satu luas permukaan yang sesuai untuk bersentuhan dengan pemanas. Kita tujuan dia, kita pecahkan menjadi kecil-kecilan, kecil. Okay, saya akan penuhkan secukup rasa ais batu dalam eksperimen A dan eksperimen kawalan eksperimen B. Okay, saya telah pun isi secukupnya ais batu dalam kedua eksperimen A dan juga eksperimen kawalan eksperimen B. Sekarang ni saya tunggu supaya air yang bertukar menjadi cecair, ais batu bertukar menjadi cecair itu mengalir dengan mantap. Ini adalah bikar bekas yang akan saya gantikan di tempat cecair yang akan turun. Bikar ni telah pun saya timbang dan berat kosongnya lebih kurang 30 gram, berat kosongnya 30 gram. Samalah kedua-duanya pun 30 gram. So kita akan hitung kira berat yang disebabkan oleh pemanas rendam saja. So kalau kita pasang seperti ini, cecair yang ais batu yang cair ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama disebabkan oleh pemanas rendam, yang kedua disebabkan oleh suhu persekitaran. Dan eksperimen kawalan pula, pemanas rendam tidak disambungkan pada bekalan kuasa, tetapi air yang cair ini disebabkan oleh haba daripada persekitaran, disebabkan haba daripada persekitaran. So bila kita tolak cecair air daripada eksperimen A dengan eksperimen B, so kita akan dapat kuantiti ais yang cair disebabkan oleh pemanas rendam. Kita lihat aliran air ini hampir mantap. Okey, kita bersedia. Kita ambil masa 5 minit. Sedia. Okey, sedia. Okey, mula. Okey ya. Mungkin ada sedikit ralat. Okey, sambil-sambil itu guru dan pelajar perlu pastikanlah agar pemanas rendam ni menyentuh sebanyak mungkin permukaan ais batu ni, menyentuh semaksimum mungkin permukaan pemanas ni.
sekiranya terdapat rongga-rongga di antara ais batu dan juga pemanas rendam ni, jadi menyebabkan tenaga haba tu tidak dipindahkan kepada ais batu. Jadi ais batu ni perlu kecil, paling baiklah, tapi ada masalah. Jadi perlu diketuk lah, ais batu ni perlu diketuk dengan hammer supaya dia supaya menjadi molekul-molekul yang kecil. Okey. Okey, kita tunggu 5 minit. Dan kuantiti ais batu di kedua eksperimen A dan B pun perlulah sama, seimbang. Ini eksperimen A, ini eksperimen B. Kita tunggu 5 minit. Sekarang ni baru berlangsung 1 minit. Okey, ada beberapa saat lagi, ada lebih kurang 15 saat atau 13 saat lagi untuk kita hentikan eksperimen. Kita dapati paras air di eksperimen A lebih besar daripada eksperimen B. Ini disebabkan oleh pemanasan. Okey, 5 minit kita keluarkan, kita letak balik bekas yang asal. Okey, kita akan timbang cecair ni. Okey, ini eksperimen A, jisim air disebabkan oleh ais batu yang cair disebabkan oleh pemanas rendam dan juga alam sekitar. Kita timbang berapa beratnya. Okey, kita dapati beratnya ialah 80 gram. 80 gram. Okey, betul. Okey, timbang pula yang ni. Sila catatkan. Okey, untuk jisim bika B kita timbang beratnya 46, 47. Okey, 47. 47. Okey, 47 gram. 47 gram untuk BKB. Okey, jisim bika A kawalan tadi, 80. Satu ulang 10, 80. Okey, 80. Jadi kita tolakkan 80 tolak dengan 46. Kita akan buat pengiraan. Sekejap saja. Okey, okey. Okey, ini data yang kita perolehi. Jisim bekas A, bekas B. Jisim besi air yang A 80 gram. Jisim yang besi air bekas B 46 gram. Jadi bezanya lah ini 46 ya. 80 tolak 46 terdapat 33 gram. So haba dibebaskan oleh pemanas PT, haba terima oleh air ml, ais batu ml. So daripada hubungan ini kita dapat L dengan PT, termasukkan P adalah 35, T 5 kali 60, M tukar kepada SI unit 33 bagi dengan 1000. Jadi kita dapat 318 182 ataupun 3.18 kali dengan 10 kuasa 5 joule per kilogram. Nilai PAY nya lah 3.36 kali 10 kuasa 5. Jadi sedikit saja beza dengan nilai yang kita perolehi daripada eksperimen. So kesimpulan kat sini lah 1 kilogram ais batu untuk memerlukan tenaga haba sebanyak 3.36 kali 10 kuasa 5 joule per kilogram untuk menukarkan daripada pasar pepejal kepada pasar ais batu. Ya, jadi agak tinggi dia punya tenaga haba yang diperlukan. Terima kasih cikgu boleh buat eksperimen ini untuk ditunjukkan pada pelajar. Terima kasih. Okey, itu eksperimen hands on daripada Cikgu Haimi tadi. Okey, seterusnya sekiranya kamu sudah faham, baguslah. Boleh catatkan bacaan tadi. Sebab kita untuk eksperimen pertama ini kita ada eksperimen yang kita boleh paparkan. Yang kedua, kita akan bincang jawapannya bila kelas sekolah buka nanti. Okay, kita akan bincangkan. Assalamualaikum rakan guru sekalian.
Okey, untuk eksperimen yang kedua, tujuannya adalah untuk menentukan haba pendam tentu penguapan air seperti gambar rajah di sebelah. Ia menunjukkan alat radas yang kita akan gunakan untuk menentukan haba pendam tentu penguapan air. Okey, apabila air di dalam bikar mendidih, okey, ini alat pemanas kita rendamkan ke dalam air, bikar yang berisi air, kita timbangkan. So di sini jisim asal dia adalah kamu boleh catat 512.3 gram. Ini asal lah sebelum air dia berkurangan menjadi wap air. Okey, apabila air di dalam bikar mendidih, bacaan penimbang direkodkan dan jam nanti dihidupkan. Terus dihidupkan. Selepas 10 minit, bacaan penimbang direkodkan sekali lagi. Maka beza bacaan penimbang menunjukkan jisim air yang telah berubah kepada steam. Haba pendam tentu penguapan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi ini adalah S sama dengan PT bahagi dengan M. Okey, P adalah kuasa, T adalah masa dalam saat, M adalah mass. Jadi kami gunakan bacaan ini untuk bacaan mula sebelum air itu menjadi uap air. Dan bacaan selepas kita nanti cikgu akan bagi kemudian. Cikgu tak jumpa video. Okay, next. Okay, eksperimen 4.3 ni menentukan haba pendam tentu penguapan air seperti yang cikgu terangkan tadi. Tadi cikgu dah terangkan. So ini adalah jadual keputusan dia. Kamu boleh rujuk pada muka surat 142 di buku teks. Bacaan awal neraca elektronik M1 kilogram berapa? Tadi 512.3 gram kan? Kamu catatkan nilai itu. Kemudian bacaan akhir elektronik kamu kosongkan dahulu. Masa yang diambil 10 minit berharap dengan 60 untuk kita convertkan ke dalam saat. Kemudian kuasa pemanas ada diberikan di dalam soalan kan? Dalam soalan kita ada 500 watt di sana. Itu adalah kuasa pemanas. Okey, sebagai analisis data kita perlu mengira haba pendam tentu penguapan air dengan menggunakan rumus. Okey, kemudian soalan di bawah ini, kesimpulannya perbincangan ini tolong tulis sekali so agak di bawah sekali untuk perbincangan. Jawab soalan semua. Okey, sedikit nota tentang eksperimen kedua. Takar didih secair berkadar dengan tekanan atmosfera. Semakin tinggi tekanan atmosfera, semakin tinggi takar didih cecair. Okey. Oleh itu, takar didih sesuatu cecair berkurang apabila altitudenya bertambah. Ini adalah kerana semakin tinggi altitud suatu tempat, semakin rendah tekanan atmosferanya. Altitud suatu tempat adalah ketinggiannya daripada permukaan laut. Daripada dasar laut, permukaan laut sampai ke atas. Maksudnya, kalau kita berada di atas bukit, bagaimana? Takar didih sesuatu cecair akan semakin berkurang. Semakin tinggi kita di atas bukit tu, semakin berkurang takar didih sesuatu cecair. Faham kan? Bagus. Cikgu tak dengar pun tak apa. Okey, ini arahan ringkas. Manakah cikgu sudah menerangkan dua jenis eksperimen ni tadi. Jadi cikgu perlu kamu salin laporan amali dengan merujuk kepada buku teks di muka surat 141 sehingga 142. Laporan amali perlulah mengikut format yang betul seperti yang pernah kita buat sebelum ini. Amali perlu dibuat di dalam kertas kajang saiz A4 ataupun kertas A4 sahaja dan perlu dihantar apabila sekolah buka nanti. Jangan lupa single side only, jangan both side. Cikgu tak nak dua muka surat.
mesti satu muka surat sahaja untuk gunakan satu muka surat untuk penulisan laporan kamu. Satu lagi, tolong tulis tarikh hari ini untuk eksperimen ini. Dan eksperimen kamu ini ada 2 eksperimen, jadi jangan campurkan dia, kamu pisahkan dia, tapi kamu stapler kedua-dua sekali lah. Tapi kamu perlu pisahkan 2 eksperimen ya, untuk membezakan kita ada 2 eksperimen dalam tajuk khabar ni. Okey? Okey. Jom, dah sedia untuk sekolah. Jom. Jom, dah sedia untuk sekolah. Jom. Oh, ini double kat situ. Tak apa. Tak lama lagi kita nak sekolah kan? Okey, kalau tak ada apa-apa. Jom, dah sedia untuk sekolah. Jom. Jom, dah sedia untuk sekolah. Jom. Itu dulu. Okey, terima kasih semua. Okey, pastikan semua pelajar melaksanakan amali wajib ini. Ini adalah wajib untuk PBD dan PKS kamu. Maklumat tambahan kamu boleh cari di dalam Mr. Google, surfing sendiri. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan, sila berhubung terus kepada cikgu Yani. Okey, contact me by WhatsApp or Telegram. Bye-bye. Terima kasih.